dan kawan-kawan sekalian, pada petang ini kumpulan saya akan bentang tentang bagaimana kemudahan pelbagai bahan mentah yang banyak di persekitaran telah mempengaruhi reka bentuk corak, motif dan penggunaan bahan kraftangan sesuatu etnik di Borneo. Saya Gana Putri Anlagi Balasubramaniam, Ketua Kumpulan 10, dan ahli di kumpulan saya terdiri daripada 7 orang, iaitu Catherine Usun Usap, Brian Bong Kangkai, Nur Suhaila Ahmad, Jogi Sima Tupang, Breda Wong Siauti, Parmesuri Anak Perempuan Ramis, dan Nur Izzati Zulaika binti Dalan. Salam sejahtera, saya Catherine Usun Usa. Saya akan mulakan pembentangan mengenai pengenalan. Kraft tangan ialah kerja penghasilan peralatan berguna atau hiasan dengan menggunakan tangan atau perkakas ringkas sahaja. Kebanyakan kraft tangan dihasilkan masyarakat pelbagai kaum pribumi yang berbeza, mewarisi kesenian dan cara pembuatan tradisional secara turun-temurun. Kraft tangan kebiasaannya dibuat daripada bahan tradisional seperti manek, nipah, mengkuang, pandan, rotan, bemban dan buloh. Etnik pelbagai di Borneo mempunyai hasil kraft tangan berbeza satu sama lain. Jika tidak dikekalkan dan tidak diperturunkan ilmunya serta kemahiran kepada generasi muda, kemungkinan kita tidak dapat melihat lagi kraft tangan tradisional dari sesetengah etnik pada masa depan. Seni kraft tangan merupakan sesuatu kerja yang dihasilkan daripada kreativiti atau daya cipta menggunakan tangan. Selamat Pagi Malaysia hari ini membawa anda ke sebuah perkampungan yang terletak kira-kira 37 km dari pekan Kota Belud Sabah untuk melihat kemahiran seni kraft tangan penduduk kampung Tambatuon. Menariknya di sini, mereka yang di kalangan warga emas bersama-sama golongan generasi muda bersama-sama menghasilkan kerja kraft tangan mereka seperti membuat anyaman bakul, perhiasan rumah dan sulaman manik baju tradisional. Secara tidak langsung, kemahiran seni kraft tangan yang dimiliki golongan tua dapat diwarisi oleh anak-anak khususnya generasi muda agar ia tidak hilang begitu saja. Menyedari kepentingan hasil kraft tangan yang boleh dijadikan sumber pendapatan keluarga, Encik Kosimin Solidan yang membuat kerja-kerja kraft tangan ini sejak 20 tahun yang lalu mengajak penduduk kampung Tambatuon untuk mengusahakannya secara beramai-ramai agar hasilnya nanti dapat dipasarkan di mana-mana. Biasa saya buat banyak jenis inilah rutan ini. Ini kalau macam langsung buat, satu hari boleh buat 4 biji. Biasa saya ikut pameran kraft tangan. Biasa saya akan panggil kraft tangan untuk pergi jual di mana-mana tempat. Kedua, memang saya jual biasa di tamu lah. Saya memang ada pasar tamu biasa di Kelompong Jaya sana. Menurut Kosimin, untuk membuat kraft tangan yang cantik dan kemas, tidak memadai sekiranya hanya mempunyai kebolehan tetapi tidak disertai dengan rasa minat yang mendalam. Lihat sahaja hasil kerja tangan mereka. Begitu halus, kemas, cantik dan menarik. Mereka membuat aneka cenderahati berbentuk bakul basung, tudung saji, pasu bunga dan pelbagai lagi. Menurut salah seorang pembuat sulaman manik baju tradisional pula, sehelai baju katanya mengambil masa sehingga 3 bulan untuk menyiapkannya kerana memerlukan ketelitian yang tinggi berbanding membuat bakul yang dalam sehari dapat disiapkan sehingga 4 buah bakul. Selain membuat kraft tangan, di sinilah jugalah menjadi tempat pertemuan mereka untuk bertanya kabar dan bermesra antara satu sama lain. Selamat pagi Malaysia. Aspek pertama adalah reka bentuk corak. Corak ialah susunan motif sama ada secara teratur, terancang atau secara bebas.
Maka corak Winusa juga telah mempengaruhi kraft tangan yang terdapat dalam Borneo. Corak Winusa adalah corak yang digunakan pada pinakul. Pinakul merujuk kepada hiasan gubahan manik yang dipasang pada bahagian masyarakat Rungus di Kudat. Winusa merupakan tumbuhan berasaskan bunga di hutan. Masyarakat Rungus mengibaratkan Winusa dengan gadis yang cantik bersopan santun. Winusa yang merupakan gelopak dan bunga. Motif dihasilkan secara bersilang dan bahagian bentuk berlian di bahagian tengah. Motif dicipta berasaskan imbangan simetri dan mempunyai cangkuk di bahagian atas dan bawah motif. Seperti yang kata tadi, motif melambangkan seorang wanita yang cantik. Selain itu, ia dikatakan sebagai bunga yang menjadi menawar gigitan bintang berbisa. Corak Winusa ini sangat popular di kalangan wanita. Masyarakat Rungus khasnya mengekspresikan bentuk-bentuk alam di sekelilingnya melalui motif pakaian maupun aksesori seharian. Pinakul terbina daripada untaian manik yang dianyam atau diikat berdasarkan motif yang sangat menarik. Motif yang direka mempunyai cerita di sebaliknya dan memberi pengajaran kepada masyarakat itu sendiri. Puah kumbu merupakan salah satu jenis kain yang puah yang popular di kalangan masyarakat Sarawak. Tenunan kain puah atau dikenali juga sebagai tenunan ikat merupakan seni tenunan yang dihasilkan daripada benang kapas yang ditenun menggunakan kek iban dan mula dihasilkan oleh golongan wanita iban. Kain tenunan ini berwarna kemerah-merahan atau coklat tua, manakala reka coraknya pula biasanya berbentuk seperti anak kunci lingkar, rumbus atau batu berlian, dan panjang kain pula puah ini lebih kurang 40 hingga 50 cm. Reka corak puah kumbu ini dipercayai dari pengaruh kebudayaan Vietnam dalam abad ke-17 sebelum Masihi. Pada masa dahulu, wanita Iban akan menenun puah untuk beberapa tujuan dan antaranya adalah bagi menyambut hantu pala yang merujuk kepada kepala tengkorak atau hantu kepada pemilik musuh yang berjaya dipenggal oleh suami atau kekasih mereka selepas keluar dari berperang atau memburu orang. Puah kumbu juga digunakan dalam upacara dan peristiwa penting termasuk kelahiran anak sampai usia menerima barangan penting kepada rumah panjang dan bagi tabir mayat yang diletakkan di rumah panjang sebelum pengebumian. Seterusnya adalah reka bentuk sinurangga dan rinanggang. Sinurangga dan rinanggang adalah pakaian tradisional bagi kaum dusun. Sinuranggang adalah pakaian bagi lelaki dan rinanggang adalah pakaian bagi wanita. Pada masa dahulu, untuk menghasilkan pakaian ini, mereka menggunakan banyak bahan alam atau bahan mentah alam. Sebagai contoh, mereka menggunakan urat daun nanas untuk menghasilkan kain. Seterusnya, kain tersebut akan diwarnakan dengan tahu. Proses menghasilkan pakaian ini adalah satu proses yang sangat rumit dan memerlukan kesabaran yang banyak. Reka bentuk yang seterusnya adalah reka bentuk Rungus. Ini merupakan pakaian tradisional wanita bagi etnik Rungus. Budaya etnik Rungus mencerminkan kreativiti kemahiran yang tinggi dalam menghasilkan pakaian. Dalam pakaian ini, mereka menggunakan hasil tenunan. Mereka juga menggunakan beberapa bahan alam untuk menghasilkan pakaian ini. Sebagai contoh, mereka menggunakan sulau pada bahagian leher. Dan sulau itu merupakan dihasilkan daripada kulit kerang laut. Seterusnya, mereka menggunakan tembaga untuk menghasilkan ornament pada bahagian tangan. Dan mereka menggunakan tembaga untuk menghasilkan loceng. Pada bahagian badan, mereka menggunakan pinakul yang diperbuat daripada manik-manik kecil. Reka bentuk yang seterusnya ialah di Sarawak, iaitu orang Ulu menghasilkan beberapa objek untuk keperluan mereka. Mereka menghasilkan objek ini untuk keperluan harian mereka, ritual dan domestik. Mereka menggunakan beberapa bahan alam semula jadi untuk menghasilkan barang ini. Sebagai contoh, mereka menggunakan bulu, rotan, kayu kayan dan sebagainya. Borneo merupakan satu kawasan geografi yang kaya dengan spesies serta hasil rotan di dunia. Pembalakan dan diversiti rotan merupakan faktor utama yang menyumbang kepada pembuatan objek tradisional. Sebagai contoh, inggen, patung ukiran dan sumpit. Yang ini adalah pakaian sinurangga, rinanggang dan pakaian tradisional Rungus. Seterusnya adalah contoh objek yang dihasilkan oleh orang Ulu. Sebagai contoh adalah sumpit. Sumpit adalah sejenis senjata. Inggen adalah sejenis bakul dan adalah ukiran. Seterusnya adalah set yang ke-8 iaitu sirung. Sirung merupakan kraftangan topi dusun Tindal untuk melindungi kepala. Bahan utama sirung adalah poring iaitu bambu besar dan rotan yang digunakan sebagai dulung iaitu bingkai sirung dan sebagai bahan pengikat. Tusak atau helaian bambu yang dianyam sebagai corak pada sirung diwarnakan dengan pewarna. Secara tradisionalnya, warna hitam daripada tahun
berasal daripada sejenis tumbuhan liar di hutan, dan merah daripada gosing yang berasal daripada sejenis buah liar yang tidak boleh dimakan. Menjadi pilihan warna untuk mewarnakan tusang. Teknik anyaman dimulakan secara 3 penjuru dengan selang 3 helai. Slide yang ke-9 adalah anyaman sirung. Kedudukan 3 bahagian helaian bambu adalah 3 segi yang dipertemukan untuk membentuk 3 penjuru. Anyaman bermula dari bucu sirung iaitu bahagian puncak dan dianam dari atas ke bawah sehingga membentuk seperti bukit. Terdapat pucu dan lingkaran bulatan terbentuk pada sirung. Hasil anyaman sirung berbentuk corak geometri yang berbentuk V pada permukaan luar sirung. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Gregory dan rakan-rakan sekalian. Hari ini, saya akan menjelaskan bagaimana motif kraft tangan etnik Borneo dipengaruhi oleh bahan mentah di persekitaran mereka. Pertama sekali, kemudahan pelbagai bahan mentah mempengaruhi motif kraft tangan etnik Borneo kerana kebergantungan orang Borneo terhadap alam sekitar adalah sangat tinggi. Seterusnya, bahan mentah yang banyak dan senang diperoleh daripada persekitaran sesuatu etnik juga telah mempengaruhi motif kraft tangan mereka. Sebagai contoh, penempatan masyarakat Borneo di Sarawak berpeluang memperlihatkan bentuk alam yang unik, di mana kehidupan mereka dikelilingi oleh hutan tebal yang kaya dengan sumber alam. Motif yang bertemakan bahan mentah persekitaran juga memperlihatkan bahawa sesuatu etnik Borneo tersebut sedang berkomunikasi dengan alam. Menurut Navis 1984, alam adalah merupakan sumber belajar kepada sesebuah masyarakat yang mendiami persekitaran tersebut. Falsafah alam takambang jadi guru adalah merujuk kepada sumber belajar sekaligus sebagai sumber ilmu. Situasi ini dapat disamakan dengan kehidupan masyarakat Iban di Borneo yang mendiami bersama alam dan menjadikan alam sebagai sumber belajar yang seterusnya menyumbang kepada penghasilan ukiran yang mengandungi motif daripada alam, flora dan fauna. Daripada sistem kosmologi orang Iban pula, mereka mempercayai bahawa alam iaitu flora mempunyai roh dan mampu menjadi sistem komunikasi antara petara iaitu Tuhan, roh dan masyarakat Iban. Penghasilan motif yang dipengaruhi oleh bahan mentah di persekitaran juga dimaksudkan untuk menggambarkan keindahan alam semula jadi. Menurut Guntur 2014, untuk menyusun atau membuat ornamen yang elemen dasarnya tumbuhan dapat dilakukan dengan meniru atau menggayakan tumbuhan yang dirujuknya. Lazimnya, motif yang digunakan adalah terdiri daripada bahagian batang, daun, bunga dan pucuk pohonnya. Sebagai contoh, buah kumbu iaitu kain tenunan masyarakat Iban turut menggunakan motif phylomorph seperti pokok, tumbuhan dan pelbagai jenis flora. Motif-motif ini dipilih berdasarkan kepercayaan orang Iban dan ciri-ciri tumbuhan tersebut seperti bau, bentuk, warna serta sifatnya yang menarik. Keadaan seperti ini telah digambarkan melalui motif pating bertulak, pating buah bangkit dan tangkong bara. Motif buah bangkit contohnya melambangkan seseorang wanita yang amat menarik dari segi pelbagai aspek yang disukai ramai. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Motif. Setiap motif etnik rantau Asia Tenggara mempunyai maksud yang tersendiri. Selalunya, motif-motif ini diilhamkan dari persekitaran komuniti tersebut. Tumbuhan, binatang, bangunan, alam semesta dan kadang-kadang ia juga menyatakan penceritaan tentang kejadian. Secara amnya, motif-motif etnik antara kumpulan Borneo, Aryan dan Sulu mempunyai banyak persamaan dari segi reka bentuk. Sebagai contoh, motif yang terdapat di Sabah iaitu motif dari etnik Rungus, motif Pinangkol. Pinangkol dipercayai mempunyai semangat yang datangnya daripada roh nenek moyang mereka. Ianya juga diturutkan kepada waris perempuan kerana
dikaitkan dengan kecantikan. Anak perempuan harus mempelajari serta menjaga aksesoris ini dengan baik dan dicegah menghilangkannya. Motif yang pertama ialah motif Venusak, iaitu motif bunga-bunga hutan. Yang kedua adalah inom puling, bersumberkan serampang, ikan. Yang ketiga adalah tinung garang, binatang yang berbentuk cicak. Yang terakhir, tining gulung, pahlawan lelaki. Seterusnya adalah motif daripada masyarakat Lotuk. Motif sulaman di langit ini disulam pada gonop yang biasanya dipakai oleh penari Sumayau. Linangkit dihasilkan dengan teknik sulaman untuk menghasilkan motif geometri. Linangkit lazimnya digunakan sebagai penghias pada bahagian tepi gonop dan bahagian kepala kulu. 16 linangkit adalah satu hasil kerja tangan asli yang diwarisi daripada nenek moyang sejak turun-temurun. Penyulam linangkit juga terdapat dalam kalangan kaum Iranun di kota Belut, kaum Rungus di kota Kudat dan kaum Lutut di kota Tuaran. Penggunaan craft tangan. Craft tangan ialah kerja penghasilan peralatan berguna atau hiasan dengan menggunakan tangan, sepenuhnya atau berkhasiatnya sahaja. Pertukaran craft tangan seharusnya dikerjakan secara perseorangan atau kecil-kecilan. Hasil craft tangan selalunya membawa kepentingan kebudayaan dan keagamaan. Salah satu contoh craft tangan yang terdapat dalam Borneo ialah baret. Baret dikatakan sebagai bag tradisional untuk kaum Kadasan Dusun dan Murid. Baret mempunyai berbagai kegunaan, terutamanya untuk mengangkat barang-barang. Baret lebih juga dikatakan sebagai bag untuk kaum Kadasan Dusun dan Murid suatu ketika dulu. Baret dibuat daripada kulit rotan khas yang tumbuh bergumuran dengan warna sungai. Warna rotan terdapat diiris dalam saiz yang digunakan di daun dianyam. Penggunaan craft ini untuk mengangkat hasil tanaman seperti hara, jagung, korut, tombak, dan sebagainya. Keduanya adalah sirum. Sirum merupakan sejenis topi yang terdapat dari rotan atau bulu. Topi ini dibuat untuk melindung diri dari panas dan hujan. Bentuk topi dapat menunjukkan asal daerah sekumpulan itu. Oleh itu, topi ini sering digunakan untuk berkebun atau ke sawah padi. Seperti yang kamu nampak dalam slide ini, gambar ini ialah tikar mengkuang. Tikar mengkuang diperbuat daripada daun mengkuang. Tikar mengkuang digunakan dalam kehidupan harian pada zaman dahulu. Sebagai contohnya, tempat alas duduk dan tempat tidur. Untuk pengetahuan umum, daun mengkuang adalah sama dengan daun pandan. Bagi penutup, industri craft tangan dapat menjadi sumber keuangan kepada penduduk luar bandar. Selain itu, industri craft tangan juga dapat mempelbagaikan kegiatan ekonomi yang terdapat dalam negara. Kehadiran industri craft tangan mampu membentuk masyarakat yang kreatif, inovatif, dan mempunyai daya semangat yang tinggi. Penduduk dapat memperkenalkan budaya mereka melalui pelbagai bentuk craft tangan mengikut kaum masing-masing.